Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ikhlasi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil baridati wal khafiyah. Bab pada menyatakan ikhlas, menghadirkan niat pada semua amalan, perkataan dan keadaan yang nyata dan yang tersembunyi, yang dapat dilihat dan yang tak dapat dilihat. Menunjukkan kena ada niat. Bila ada niat, barulah kita mendapat pahala. Dalam perkara yang berkait dengan ibadat, kalau ada niat, sah ibadat itu. Kalau tak ada niat langsung, niat tak ada, tengok orang semayang, ikut-ikut je. Tak niat nak semayang pun, saja je. Terikut-ikut, bukan dengan niat. Niat ini, ta'rif dalam mazhab Syafi'i, qasdu syai'in muqtarinan bifi'alih. Ta'rif mazhab Syafi'i. Qasad nak buat sesuatu serta buat selalu. Itu mengikut ta'rif mazhab Syafi'i. Mazhab lain mengatakan qasad nak buat sesuatu bukan mesti buat selalu, jadi niat juga. Itu ta'rif mazhab yang lain. Ini perkara khilaf di kalangan para ulama. Imam Ghazali mengatakan kalau salah dulu sikit tak apalah, kata Imam Ghazali, tak jadi salah. Mereka yang mengatakan kalau niat sesuatu tu kena buat selalu, puasa macam mana? Puasa kena tunggulah belum subuh. Tiap-tiap orang ada tunggu belum subuh baru niat. Kena buat begitu. Buat macam mana? Ke macam mana? Tak boleh nak, tak mampu nak buat begitu. Syafi'i kata itu masyaqqah, kata Imam Syafi'i. Hujah Syafi'i lah. Jadi dah sabalah lah ulama khilaf dalam masalah ini. Itu perbincangan di kalangan ahli-ahli ilmu. Yang pentingnya niat itu ialah qasad, menyahajakan nak buat sesuatu. Itu makna niat. Dalam perkara ibadat menjadi syarat sah, menjadi rukun. Menjadi rukun. Kalau tak ada, maka tak sah ibadat dan tak dapat pahala, jadi rukun. Jangan waswah dalam masalah niat ini. Kerana masalah niat ini selalu mari waswah, tak mari niat lagi. Waswah ni daripada syaitan. Kita kena sedar, semua orang yang akal dia molek, fikiran dia molek, mesti ada niat. Kecuali orang gila saja tak ada niat. Orang gila dengan orang tidur, dia bercakap, dia ngigar, tak ada niat lah. Kalau orang tu jaga, mesti ada niat. Dengan sebab itu, bila kita ambil air semayang, kita tahu dah ambil air semayang ni, jadi niat lah. Bila kita semayang, kita tahu ni nak semayang apa, semayang maghrib. Tahu nak semayang apa, semayang zuhur, jadi niat lah. Adapun yang disebut dalam kitab, sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu terjemah niat. Bukan niat terjemahan dia. Nak diterjemahkan, niat ni dalam hati. Nak terjemah macam mana dalam hati, tak boleh lah, kena tulis. Bila tulis sahaja, maknanya dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja, itu maknanya. Maknanya bila kita semayang dengan sengaja, bukan tak sengaja. Ke tak sengaja semayang? Ada orang semayang tak sengaja. Tak sengaja semayang, tak seingat semayang garik. Tak ada begitu. Bodoh begitu. Bila kita sengaja semayang, jadi niat lah. Ni sebab itu dah usah duduklah Allah tak nitah niat ni. Tu waswah. Buang waswah ni daripada syaitan. Mudahnya niat yang sebenarnya. Yang jadi payah tu kerana kita ngaji kitab tak faham bahasa kitab tu. Hak mengajar pun tak faham juga. Ni jadi masalahnya. Hak mengaji pun tak faham, hak mengajar pun tak faham. Jadi tak faham. Pengataan sengaja. Sengaja ni dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Bila kita makan,
kita makan dengan sengaja. Tahulah nasi ada depan, lauk ada depan. Ke ada sahaja aku makan nasi dengan ikat singgang dengan ada dalam niat? Tak ada. Kita nampak dah benda tu, adalah niatnya. Itu makna niat ini, hakikat niat yang kita kena faham. Jangan kelirulah. Kalau ada waswah itu syaitan, tolak. Jangan peduli. Allahu Akbar. Dia tak sah lagi ni. Awak dah tahu je langgar tu. Tak apa sah sembahyang itu. Jangan bimbang, ambil sembahyang begitu juga. Dalam perkara dunia. Perkara dunia, kalau ada niat yang baik boleh pahala juga. Niat yang baik. Nabi sebutlah man gharasa gharasan atau zara'a zar'an fa'akalahu insanun ayhawanun falahu ajrun aw kama qal. Barang siapa yang tanam pohon kayu, dia tanam pohon kayu dengan sebab dia tanam pohon kayu, tanam padi, tanam jagung, tanam apa buah-buahan, deriang, tanam apa pun, menyebabkan manusia boleh makan, menyebabkan binatang boleh makan, maka diberi pahala kepadanya. Diberi pahala kepadanya. Dia tanam manusia boleh makan. Manusia boleh makan, kita boleh pitih, dua-dua boleh. Pitih pun boleh, pahala pun boleh. Ini nikmat kita jadi orang Islam. Kalau tak jadi orang Islam, tak ada ni. Kita kena sedarlah, ini adalah kebajikan. Kena tahu kita buat ni dengan ikhlas. Jangan tanam saja-saja, jangan tanam riang, saya tanam juga. Tak ada benda-benda begitu saja je, tak pahala lah. Kena ada khasat, nak beri nafkah pada anak isteri, nak beri kemudahan kepada orang. Sama ada orang ke laut, orang berniaga, duduk di darat, semua dapat pahala belaka. Ini disebut tiap-tiap sendi kita ni, tiap-tiap denyuk gerak geri kita diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dengan syaratnya menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Kalau niat tak molek, semayang Allahu Akbar, semayang. Molek ni orang tengok ni, tunjuk molek kau orang. Tunjuk molek kau orang. TV dia ambil gambar ni. Ada hak tu. TV dia ambil gambar ni. Orang nampak kita semayang ni, kita kuat Islam sangat. TV tunjuk orang ramai tengok belaka kita buat di Islam ni. Tu tak ada pahala. Walaupun haji, walaupun semayang, kalau kena nak tunjuk ke orang, maka tak dapat pahala, saja-saja je lah. Itu dia. Di sinilah pentingnya kita jadi orang kecil ni, tak jadi orang besar. Kita orang kecil ni, TV dah ambil gambar kita senang. Tak nak timbul lah nak tunjuk dalam TV. Orang jadi orang besar ni berat je. Jadi raja, jadi menteri, jadi apa. TV duduk suluh. Nak tunjuk ke orang ni. Tu dia. Senang jadi orang biasa pula dalam bab ni. Itu kita kena faham itu. Semua ada tempat kedudukan. Tapi oleh kita tunjuk contoh yang baik kepada orang, kerana Allah Ta'ala, orang ikut kita apa yang kita buat, boleh pahala yang sangat besar. Bergantung pada niat kita pula. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Suratul Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah diperintah kepada mereka itu, malaikat supaya mereka itu beribadat kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Baginya sahaja agama yang menegakkan tauhid dan menolak syirik. Itu maknanya. Tidak diperintah kepada mereka, kepada golongan ahli kitab, termasuk kepada orang musyrikin, malaikat supaya mereka itu beribadat kepada Allah sahaja, tak boleh pada yang lain. Jangan syirik. Dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang nak tunjuk. Lahuddin, baginya sahaja ad-din, beribadat dalam seluruh cara hidup, peraturan-peraturan hidup kita, ikut agama Allah Ta'ala. Makan kita, minum kita, rumah tangga kita, berniaga kita, bertanam kita, ke laut kita, pemerintahan negaranya, luar negaranya, semua hidup. Pakaian kita, ada halal, ada haram, boleh dan tidak boleh.
mesti tunduk kepada peraturan Allah, yang dihalal, yang diharam, yang diharuskan. Semuanya ada belaka. Dalam keadaan mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Macam Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam menegakkan tauhid, Nabi Ibrahim tak peduli ayah dia tolak dia, ayah dia halah dia, ayah dia hamba dia. Hamba lah, hamba ayah lah. Tetap dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala juga. Ayah, ibu bapa. Raja Namrud tolak dia kena halah. Dia halak oleh Raja Namrud, dia halak oleh ayah dia. Berhijrah ke negeri lain. Dengan isteri dia dan pengikut-pengikut dia. Itu makna hunafa. Dengan makna menegakkan tauhid dan menolak syirik, sanggup menghadapi ujian dan cabaran. Wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Suratul Hajj ayat 37. Tidak mencapai kepada Allah oleh daging-dagingnya dan darah-darahnya, yakni binatang korban, tetapi yang mencapai kepadanya ialah takwa daripada kamu. Kamu sembelih binatang korban, sembelih korban, Allah Ta'ala tak makan daging, Allah Ta'ala tak minum darah. Jangan ikut orang musyrikin. Orang musyrikin kata Tuhan makan juga. Buat nasi kuning buat dalam perahu kecil, peranyuk ke laut, dia makan ke Tuhan, dia makan ke jin, ke iblis hak dia puja. Itu mengarut belaka. Kita orang Islam, Tuhan suruh kita sembelih binatang korban dengan niat kerana Allah Ta'ala beri makan korang. Beri makan korang. Darahnya jatuh ke bumi menjadi saksi. Jadi baja, jadi saksi pula darahnya. Sebab tak boleh minum darah, darah mendatangkan mudarat, mendatangkan penyakit. Tahi dia mendatangkan penyakit. Jadi baja saja. Makanlah daging-dagingnya. Allah Ta'ala tak nak daging. Allah Ta'ala tak nak darah. Allah Ta'ala nak taqwa daripada kamu. Kepatuhan kamu kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Al-Imran ayat 29. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kamu, dalam jantung hati kamu, dalam fikiran kamu, kamu sembunyi tak beritahu pada orang, au tubduhu ataupun kamu nyatakan, ya'lamullah, Allah Ta'ala tahu semuanya. Benda yang tersembunyi dalam fikiran kita, dalam perasaan kita, ataupun benda yang kita nyatakan kepada orang, tak ada beza di sisi Allah. Serupa je Allah Ta'ala tahu belaka. Sebabnya semua Allah Ta'ala jadikan belaka. Seluruh diri kita ni dijadikan oleh Allah. Pelik apa? Allah Ta'ala buat kita, fikiran kita, akal kita. Maka Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Jangan berasa pelik. Kita tak bercakap, Allah Ta'ala tahu juga. Apa yang tersirat dalam hati kita diketahui oleh Allah. Surah Al-Imran. Wallahu a'lam.